Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, majlis zikrullah, untuk kita nak mengingatkan tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa yang penting ialah untuk kita mengharapkan supaya kita adalah merupakan orang yang akan dapat memberikan kepada satu perkara yang perlu kita lihat, ialah diri kita ini sebagai hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah boleh kita, sebelum tu kita boleh like, kita share supaya kita dapat invite kawan-kawan kita yang lain. Ini salah satu juga cara untuk kita nak mendapat pahala yang percuma, pahala yang berganda yang kita dapat. Kita nak supaya kita berkongsi pahala dan supaya kita sama-sama dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ialah syurga. Syurga ialah hak sama-sama bagi orang-orang yang beriman. Wa jannat, disediakan, uiddat lil muttaqin, wa jannatul lil muttaqin, maknanya syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan menyambung satu perbincangan kita yang lepas, yang semalam, iaitu membicarakan berkenaan dengan macam mana kita ini untuk nak melawan mujahadah nafs, untuk kita nak challenge, untuk nak melawan supaya kita ini tidak mengikut nafsu. Kerana ini bukan satu benda yang agak mudah sebenarnya. Walaupun kita bicara mudah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan, orang kata, nak lawan nafsu ni mudah kita bercakap, tetapi menjadi cabaran yang besar. Sebab itulah jihad untuk melawan nafsu ni satu jihad yang besar juga, sebab jihadnya berterusan, dia berpanjangan berbanding dengan kita jihad qital. Jihad qital ialah hanyalah mata-mata tertentu. Tapi sekarang ni, macam hari ni kita berjihad, mana jihad nafsu kita. Jihad pada pagi ni kita bangun subuh, kemudian kita sedikit, tuan-tuan pun jihad nafsu juga untuk nak supaya tak tidur pagi mungkin. Saya pun juga jihad nafsu juga supaya kita dapat untuk bersama-sama di dalam majlis ini semua yang dikatakan mujahadah ni tadi. Baik, antara benda yang boleh kita lakukan untuk kita nak melawan nafsu ini ialah kita belajar daripada pengalaman mereka yang terkenal dalam soal mujahadah nafs, serta disiplin yang ditunjukkan oleh mereka yang menurut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok bagaimana mujahadah yang dilakukan oleh mereka yang terdahulu daripada kita. Mereka terdahulu daripada kita. Sebab tu terutamanya dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, kerana mereka ini adalah merupakan orang yang agak dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni agak jauh dah. Kita dah jauh dengan Nabi sebenarnya. Nabi telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang silam, meninggalkan kita. Maka tentulah kita ni jauh. Kita hanya dapat membaca hadis, kita hanya dapat digambarkan tentang watak-watak Nabi di dalam sirah, dalam sejarah yang kita belajar, tapi kita tak dapat tengok baginda. Maka sebab tu kita harapkan kita akan dapat bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Tapi antaranya ialah
kita dapat melihat juga selain daripada contoh yang ditunjukkan oleh baginda merupakan contoh yang paling agung, dan juga selain daripada itu ialah beberapa tokoh-tokoh yang mana mereka ini melawan nafsu. Antaranya seperti mana Umar Abdul Aziz yang terkenal sebagai khalifah yang memerintah negara yang dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, kerana sikap dia, tindakan dia, apa yang dilakukan tadi menyamai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalangan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang empat orang tadi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kemudian berlaku sikit loophole ataupun handicap sikit, lompang. Kemudian selepas daripada itu zaman Sayyidina Umar bin Aziz pada tahun 71 dan 717 hingga 721, masih lebih kurang 2 tahun setengah saja dia memerintah. Tapi tak apalah, tapi kita tak uraikan panjang tentang peribadi dia, tapi kita nak tunjuk bagaimana baginda merupakan orang yang telah mujahadah. Nah, walaupun kita kadang-kadang kita nak, kononnya kita ni nak menjadi pemerintahan Umar Abdul Aziz, kita nak contoh Umar Aziz, ya boleh kita bercakap, tak apalah, sekurang-kurangnya kita ada satu ikon kita ada contoh kita. Yang tak ada hal lain tu cakap bohong je. Mana tak ada contoh-contoh yang ditunjukkan oleh pemerintahan, sama ada komunis ke, sama ada sosialis ke, sama ada Marxis ke, sebagainya, tidak boleh menunjukkan contoh teladan sebagaimana yang ditunjukkan yang telah pun terpahat dalam sejarah yang orang tidak boleh nafikan, bagaimana kehidupan yang ditunjukkan oleh Umar bin Aziz yang memerintah. Tinggalkan satu hari ketika itu isteri dia Fatimah, tu masuk bilik dia, tengok suami dia. Ini diriwayatkan di dalam kitab Bidayatul Hinayah, Bidayatul Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yang mana diriwayatkan bagaimana cerita kisah Umar bin Aziz. Kadang-kadang kita boleh cerita, saya boleh cerita sajalah, tapi cuma nak bagi tahu ini ialah merupakan, kita nak jadikan dia tu sebagai satu semangat qudwah kepada kita. Mungkin kita tak boleh nak capai macam dia, sekurang-kurangnya kita perlu untuk nak menjadi macam dia. Ini kok soal macam dia bila lantik menjadi khalifah, dia menangis. Lepas tu isteri dia tanya, Fatimah tanya, pasal apa awak menangis abang? Siapa menangis? Dia kata aku baru saya lantik sebagai khalifah, jadi aku terbayangkan bagaimana aku takut tak terbuat untuk aku nak tengok anak-anak yatim yang kelaparan, janda yang kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang tua yang hilang pergantungan sebagainya. Maka menyebabkan aku menangis. Aku takut aku tak mampu untuk nak laksanakan tugas ini, dan aku bimbang aku tak dapat untuk nak berhadapan dengan persoalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tengok bagaimana orang yang seperti begitu. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Kerana kita kena ingat bahawa dia sudah pun duduk di atas takhta sebagai orang yang ada kuasa. Sebab itulah macam Abraham Lincoln kata apa? Kita nak tahu the true color manusia sebenarnya ialah apabila dia ada kuasa, dia menjadi pemimpin. Barulah waktu tu kita akan dapat tengok wajah dia sebenar. Dia boleh atau tidak teruji dengan harta yang dimiliki oleh dia, dengan pangkat yang dimiliki oleh dia, dengan segala-galanya dimiliki oleh dia. Waktu tu ujian kepada dia. Kerana tuan-tuan, kerana apabila kita ada kuasa kita kadang-kadang berada di hujung pen saja. Dengan signature kita, sign kita, initial kita sudah cukup untuk nak melakukan apa sesuatu. Sama ada kita nak melakukan keadilan ataupun kezaliman ataupun pemborosan sebagainya, ialah berada di hujung pen kita apabila kita ada kuasa. Maka sebab itu perlu pada mujahadah nafs. Inilah kita katakan tadi, perlu ada begitu. Lepas apabila orang tu ada kuasa, barulah kita tengok itulah dia style dia macam mana, lifestyle dia macam mana, tindakannya macam, pemikiran dia. Waktu dia ada kuasa. Sebab tu kalau boleh tak ada kuasa macam saya ni, cakap sedap lah. Pasal kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa, dengan pangkat sebagainya. Tapi nak sebut ini ialah menjadi satu, orang kata stiqyat, kata satu mizan, satu kayu ukur kita untuk nak mengukur tentang diri kita ini boleh atau tidak mujahadah nafs,
untuk kita nak lawan nafsu kita itu ketika kita ada kuasa. Itu contoh yang boleh dikata kamu kena tengok baca cerita-cerita kisah-kisah yang ada kepada dia, konkannya boleh memberikan motivate kepada kamu. Begitu juga kalau kita tengok dalam yang ditunjukkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni ialah yang disebut sebagai yang digelarkan sebagai Abidu Haramain, ya, seorang abid, seorang hamba dua tanah suci, iaitu Mekah dengan Madinah. Dia nak menggambarkan pasal apa? Dia ni kuatnya abid, kuatnya ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ni hidup sezaman dengan Imam Malik radhiyallahu an. Dan Fudail bin Iyad ni lahir di Samarkand, iaitu di Uzbekistan pada hari ini. Dan kita tengok bagaimana dia terdiri dari kalangan orang yang masya-Allah, yang cukup jelas dari segi sikap dia sebagai seorang abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya juga begitu menarik sebenarnya. Dia dulu merupakan seorang perompak yang ditakuti dan digeruni sebenarnya oleh orang-orang. Kalau orang kapilah-kapilah meniaga tu bimbang kalau bertemu dengan dia, sehingga kan mereka tak berani untuk nak berjalan malam, takut bertemu dengan dia, takut dia ni hebat, rompakkan dia tu hebat. Tapi dengan Allah, dengan takdir Allah Ta'ala telah bukakan, ini orang panggil hidayah ni. Allah Ta'ala nak buka hidayah ni bukan satu benda yang kadang-kadang payah mana. Allah Ta'ala nak buka pintu hidayah dekat dia macam mana? Satu hari dia tu ada berkenan dengan seorang perempuan ni, dengan seorang perempuan, maka dia tarik orang perempuan, maka dia nak panjat tembok nak mengendap. Waktu tu dia dengar ayat Quran yang dibaca dalam surah Al-Hadid ayat 16. Ayat 16 dia baca, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amada faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Maksud dia, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran, yakni mematuhi Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antara orang-orang yang fasik dan derhaka. Bila dengar ayat ni, dia orang panggil apa, hati dia tu terbuka. Ni orang kata apa, hidayah Allah Ta'ala dengan satu ayat je. Kadang-kadang orang hidayah tak dapat ni, baca satu Quran pun orang tak kisah pun kan. Tak kisah, bukan setakat tak kisah, ada lawan pula apa tekanan Quran. Ni dia dengar ayat tu, bukan macam lah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah Ta'ala nak buka hidayah mudah ya, apabila adiknya Fatimah membaca surah Taha. Awal surah Taha tadi sudah cukup untuk nak memberikan getaran hati dia untuk bertemu dengan ataupun bertemu dengan kebenaran ni tadi. Begitulah juga dengan Fudail bin Iyad ni, akhirnya dia tinggalkan profession dia sebagai seorang perompak, dan waktu ketika dia lepas daripada dia dengar ayat yang dibacakan tadi, maka dia pun pergi satu rumah usang, dan dia duduk dalam rumah usang tu, kebetulan ada kapilah berniaga yang lalu tu duduk bincang sama-sama mereka. Kita kena berhenti, dia kata takut nanti bertemu dengan Fudail bin Iyad ni, kerana bimbang takut harta ni kita akan dirampas oleh dia. Tapi tuan-tuan, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seorang itu hidayah petunjuk. Tapi kita nak tunjuk sini pada, nak cerita berkenaan dengan hal yang kita nak menggambarkan tentang kita nak ada mujahadah nafs ni, penting untuk nak menggambarkan tentang beberapa perkara-perkara ni tadi. Jadi inilah kita nak tengok bagaimana contoh-contoh orang yang walaupun mereka itu bergelomang dengan maksiat, ikut nafsu, tapi Allah Ta'ala telah angkat darjat mereka, maka mereka menjadi orang yang berjaya untuk melawan nafsu mereka. Mungkin kita taklah sejahat macam tu, tapi ini benda-benda yang berlaku, dicatatkan dalam sejarah. Begitu juga kalau kita tengok dalam kisah Ibrahim bin Adham, yang terkenal sebagai tokoh sufi juga. Kita tengok Ibrahim Adham pun sama. Dulunya ialah merupakan seorang anak bangsawan, anak orang kaya sebagainya, tapi akhirnya apabila Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia, dia melawan nafsu dia, maka dia tinggalkan segala kemewahan tadi, maka dia telah menjadi manusia yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita
untuk kita contohi. Kalau di antara ikon-ikon yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh untuk kita nak melawan hawa nafsu. Ini di antara perkara yang boleh kita lakukan ketika kita nak melawan hawa nafsu. Walaupun mungkin saya sebut tadi, ideal contoh-contoh ni hebat, tapi sekurang-kurangnya kita nak bagi tahu kita ada contoh selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling maksum. Maka tentulah di sana terdapat juga kisah-kisah yang lain yang mana mereka juga merupakan orang yang mengikut jalan mana ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang seterusnya ialah dalam kita nak melawan nafsu ini, hawa nafsu ini, iaitu kita meminta pertolongan sepenuhnya kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang paling penting, doa lah maksud dia. Jadi kita ni minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini menjadi orang yang mendapat petunjuk dan dapat melawan nafsu. Ini sudah tentulah satu kekuatan yang perlu ada. Kita perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis qudsi, dia kata, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Di mana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala telah menyebut, wahai hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang telah kuberikan petunjuk. Kerana itu mohonlah petunjuk kepadaku, tentu aku akan memberikan petunjuk kepada kamu. Ini kita nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun memberikan hidayah, petunjuk. Allah Ta'ala kata kullukum dhal, dia kata kamu semuanya sesat belaka, illa, melainkan man hadaituhu, melainkan orang yang telah aku berikan petunjuk kepada dia. Fastahduni, maka mintalah hidayat kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan kepadanya petunjuk. Ini yang kita katakan tadi, ialah kita perlu minta kepada Allah Ta'ala hidayah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala petunjuk. Ini yang perlu. Kita hendak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan kepada kita petunjuk. Kerana kalau kita berada dalam keadaan sesat macam mana sekalipun, atau keadaan sesat, kalau kita tidak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita jaga iman kita ni tuan-tuan, sebagaimana kita menatang minyak yang penuh. Macam kita bawa minyak yang penuh supaya minyak tu tak tumpah, begitulah juga kita jaga iman kita. Hidayah yang Tuhan beri tuan-tuan bukan senang. Macam saya pernah sebut dulu, bagaimana orang yang kadang-kadang walaupun duduk sebelah surau masjid, kadang-kadang banyak dari kalangan orang-orang bukan Islam yang duduk sebelah masjid kita, belah surau kita, tiap-tiap pagi dengar surau, dengar azan, dengar kuliah sebagainya, tapi Allah Ta'ala tak beri hidayah pada dia. Kita alhamdulillah, mak ayah kita melahirkan kita terdiri daripada keluarga Islam, maka kita merupakan orang Islam, maka kita kena syukur. Batulah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk pada kita apa? Untuk nak lawan nafsu. Nak lawan nafsu. Hidayah kita dapat dah. Kalau ujian-ujian dah datang kepada kita ni, yang datang kepada kita, siapa boleh selamatkan kita? Ialah sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, yang kita boleh lawan nafsu kita, walaupun kadang-kadang nafsu ni seronok, kita nak ikut dia. Nafsu ni manis, nafsu ni lazat, nafsu jahat ni lazat sebagainya. Tapi kita perlu ingat, dengan Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah, petunjuk, maka menyelamatkan kita daripada terjebak kepada kancah yang boleh menghancurkan kehidupan kita. Oleh itu kita minta kepada Allah Ta'ala macam 17 kali sehari kita minta melalui bacaan Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Maka itu adalah merupakan salah satu daripada cara yang kita ni nak mujahadah, nak lawan nafsu. Kita nak challenge dengan nafsu jahat kita ni dengan cara kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Dan yang akhir sekali pada hari ini ialah untuk apabila kita nak melawan nafsu ni tadi, kita mengingatkan kebahagiaan dan ketenangan, ketenteraman, keberuntungan tidak lain kerana kita mengikut syariat atau perintah Allah, bukannya kita mengikut nafsu.
Ni kita mesti letak dalam ingat dalam diri kita. Kita nak dapat ketenangan sebenar, kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita. Sebab tu orang yang ikut agama ni, insya-Allah dia akan hidup dia tenang. Hidup dia tenang, rezeki dia murah, sebab dia ikut ajaran agama Allah. Kita ikut agama Allah, maka insya-Allah di situlah ketenteraman kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Naklah kamu ingat bahawasanya dengan ingat kepada Allah Ta'ala tadi memberikan ketenangan kepada kamu. Orang yang buat maksiat ni tuan-tuan, di jiwa dia tak tenang. Jiwa dia tak tenang. Walaupun kita tengok dia happy, dia minum arak, dia berzina, sekejap dia buat jahat tu, sekejap dia boleh release tension dia. Lepas tu datang keserabutan, dia balik rumah berserabut dalam keadaan hidup dia, keadaan yang tak serba tak kena belaka. Sebab dia ikut nafsu. Kita nak menjadi orang, sebab tu kita kena mikirkan ini, kita memikirkan dalam diri kita, kita nak bahagia, nak tenang, nak lawan, mesti lawan nafsu. Bukan kita ikut nafsu. Orang yang ikut nafsu, semuanya tidak akan menjadi orang-orang yang akan terdiri dari kalangan manusia yang tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 38, "Faman tabi'a hudaya ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Kita tidak akan berduka cita, bahawa ini adalah merupakan anugerah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang mengikuti Islam ataupun mengikuti perintah Allah Ta'ala. Bagaimana tak sembahyang? Kita boleh tengok kawan-kawan kita, saudara mara kita kelak jenis tak sembahyang. Kita tengok hidup ni macam mana. Tuan-tuan boleh tengok, ini hak yang kita tengok depan mata kita. Kita tengok bagaimana orang yang tidak mengikut ajaran yang Allah Ta'ala. Kita tengok keadaan yang kita merempat hidup, dalam keadaan yang kita tengok hina, dalam keadaan yang kita tengok porak-poranda dalam rumah tangga dia. Kadang-kadang kita tengok rumah dia, kita tengok bukan tak cukup. Jangan kita dah anggap bahawasanya harta yang banyak itu kebahagiaan. Berapa banyak yang orang yang kaya, yang raya, tapi kita tengok runtuh rumah tangga mereka, anak beranak mereka rosak sebagainya. Sebab kaya bukan berarti kayaan itu merupakan satu kemuliaan, dan bukanlah pula kemiskinan itu merupakan tanda kehinaan. Tidak, tapi ia adalah merupakan satu ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita. Maka sebab itu, kalau kita nak menjadi orang yang betul-betul terdiri dari kalangan orang yang mulia, maka insya-Allah di sana kita kena ikut apa yang manhaj yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama sekali kita ini mengikut nafsu kita. Jadi sebab itulah antara perkara-perkara yang boleh kita bincang pada hari ini. InsyaAllah kurang-kurangnya kita dapat manfaat kepada kita, pada saya sendiri, untuk kita nak melawan nafsu ni. Kadang-kadang kita nak bicara nak lawan nafsu ni mudah, tapi kena ingat nafsu ini sepanjang masa berada di dalam diri kita dan menjadi cabaran di hadapan kita semua. Jadi saya rasa itulah saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita semua, dan marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia terutamanya, ataupun yang masih hidup. Semoga mereka akan bahagia di alam barzakh sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunlah dosa saudara mara dan anak menantu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah perhitungan hisab terhadap ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka daripada lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang baik. Jadikanlah anak kami anak yang saleh, yang boleh mendoakan kepada kami ketika kami mati nanti,
untuk mereka mendoakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin untuk memperjuangkan bumi Aqsa dan melawan tentera Zionis laknatullah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah diri kami, anak menantu kami, isteri kami dan juga kaum kerabat saudara mara kami daripada wabak Covid ni, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi besok hari, ya.